Assalamualaikum dan salam sorakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, pembinaan jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia iaitu Jambatan Batang Lupar yang bernilai 848.7 juta ringgit sedang rancak dilaksana dan mengikut jadual. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Ambas berkata beliau berpuas hati dengan kemajuan keseluruhan projek tersebut setakat ini. Beliau turut percaya pihak kontraktor mampu menyiapkan pembinaan lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan iaitu pada 7 Julai 2025. Ujarnya pihak kontraktor bekerjasama dengan China Railway Major Bridge Engineering Group Company Limited, sebuah firma pembinaan terbesar dan bereputasi tinggi di China. Datuk Amar Douglas Ugah berkata demikian semasa melawat ke tapak projek itu pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak bagaimanapun menambah cuaca buruk dan keadaan laut bergelora baru-baru ini merupakan cabaran utama yang menjejaskan pembinaan jambatan sepanjang 4.8 km itu. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah memberitahu Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD dan Jabatan Kejaraya JKR Sarawak akan terus memantau dengan teliti pelaksanaan semua projek yang diluluskan. Jelasnya MIPD akan tegas dalam memantau dan menyelia projek-projek tersebut. Menurutnya lagi, MIPD dan JKR akan terus melakukan lawatan darat yang kerap untuk menyemak atau mengesahkan laporan kemajuan yang dihantar. Tegas beliau, apabila projek dilulus dan diumumkan secara terbuka, rakyat sangat teruja untuk menggunakannya. Justru katanya pihak kementerian perlu memastikan projek disiap mengikut kualiti dan jadual penghantaran yang dipersetujui. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak projek Jambatan Batang Saribas 1 dan Batang Saribas 2 pada Rabu. Menjelas lanjut, Datuk Amar Douglas Ugah sangat berpuas hati dengan kemajuan kedua-dua projek tersebut dan mahu ia dapat disiapkan mengikut jadual. Jambatan Batang Saribas 1 sepanjang 1.55 km yang menelan kos sebanyak 375.5 juta ringgit dijangka siap pada 22 Mei 2024 yang mana kemajuan projek telah mencapai 62.51%. Manakala Jambatan Batang Saribas 2 sepanjang 4.2 km yang menelan kos sebanyak 385 juta ringgit dijadual siap pada 24 Mei 2025 dengan kemajuan projek 12.19%. Laporan seterusnya, warga Miri kini mempunyai satu lagi pilihan untuk penerbangan ke Kuala Lumpur dengan adanya laluan penerbangan My Airline antara kedua destinasi tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata perkhidmatan baru itu akan memberi impak positif bukan sahaja untuk sektor pelancongan malahan juga bagi penerbangan untuk tujuan perniagaan dan domestik. As you're aware now, we have these three airlines operating between Miri and Kuala Lumpur. So that will give us better connectivity for business travellers, for tourists, and our domestic travellers. Then they have a better connectivity. Hopefully, we don't have to worry about having enough flights anymore for students coming back for their festive occasion like Chinese New Year, Hari Raya, or Gawai. Berikut katanya dalam satu sidang media di lapangan terbang Miri pada Rabu. Terdahulu, Datuk Seri Lee bersama rombongan telah menyertai penerbangan sulung My Airline dari Kuala Lumpur ke Miri. Ketibaan mereka dalam pesawat Z98301 ke lapangan terbang Miri sekitar jam 10.05 pagi itu telah disambut oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof serta dif-dif kehormat yang lain. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin memberitahu peristiwa ini membuktikan keyakinan industri penerbangan terhadap tahap ekonomi Sarawak yang terus mengalami pertumbuhan. Tambahnya, ini termasuk bahagian Miri yang juga memfokuskan kepada pembangunan industri minyak dan gas dengan syarikat-syarikat besar seperti Petros, Petronas dan Shell mengembangkan perniagaan masing-masing di situ. Menurutnya lagi, My Airline menetapkan kekerapan penerbangan sebanyak 1 kali sehari bagi laluan antara Miri dan Kuala Lumpur, manakala bilangan tersebut akan ditingkatkan ke 2 kali sehari selepas 15 Mac depan. Di Lunduk pula, Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions akan terus komited untuk membudayakan amalan integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, ia selaras dengan visi untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030.
Jelasnya, salah satu matlamat utama Kerajaan Sarawak adalah untuk memastikan penjawat awam yang efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama sekaligus memperbaiki persepsi negatif masyarakat terhadap penjawat awam. Berikut katanya semasa menyempurnakan program Jelajah Integriti Siri 1 2023 bahagian Kuching di Dewan Masyarakat Lunduk pada Rabu. Dr. Juanda menambah Kerajaan Sarawak kini telah berjaya melahirkan seramai 166 orang pegawai integriti bertauliah atau Certified Integrity Officer CEIO. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah memutuskan agar semua laporan kewangan dan anggaran perbelanjaan dari badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa Khas Kabinet yang diurus setiakan oleh unions untuk semakan dan komen sebelum dikemukakan untuk kelulusan Kabinet. Dalam masa sama jelasnya, ini merupakan langkah proaktif Kerajaan Sarawak bagi mengukuhkan tadbir urus dan keupayaan pengurusan dalaman sesebuah organisasi kerajaan dalam memastikan semua badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan dapat melaksanakan matlamat dan fungsi utamanya secara berkesan. Tambah beliau, usaha pencegahan rasuah bukan mudah dan ia memerlukan komitmen tinggi pengurusan atasan dan penggunaan pelbagai kaedah yang kreatif dan inovatif selari dengan perkembangan semasa dan teknologi. Dalam hal ini jelasnya, Kerajaan Sarawak telah bekerjasama dengan Institut Integriti Malaysia IIM dalam membina dan membangunkan instrumen dan kaedah bersesuaian ke arah membina budaya tadbir urus yang baik, berintegriti tinggi dan anti rasuah. Selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS terus melengkapkan penyebaran informasi yang sahih dan komprehensif untuk rakyat negeri ini menerusi penerbitan Buletin UKAS edisi Mandarin pada Rabu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, UKAS sentiasa komited menjalankan tanggungjawab untuk menyebarkan maklumat berhubung misi dan agenda kerajaan melalui pelbagai inisiatif sama ada dari segi penulisan menerusi portal berita edisi UKAS maupun Buletin UKAS. Sehubungan itu, beliau menyatakan harapan agar UKAS dapat meningkatkan mutu berita dari semasa ke semasa, terutama berhubung perkara berkaitan kepentingan setiap masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Saya harap mutu berita kita selepas ini akan dapat dibaiki. Lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan secara langsung tentang kepentingan setiap masyarakat. Contohnya kalau masyarakat Cina, mereka akan sudah tentu ingin tahu tentang perkara-perkara tertentu yang melibatkan kebajikan dan kepentingan mereka. Dan ini penting untuk kita supaya semua lapisan masyarakat, setiap kaum memahami dan mengikuti perkembangan semasa tentang setiap usaha, bukan hanya pemimpin politik kita, juga jentera kerajaan dalam usaha untuk membangunkan negeri ini. Tahniah kepada UKAS dan we keep the best in term of quality of news and also penyampaian dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan rakaman pertama sempena pelancaran Buletin UKAS edisi Mandarin di studio UKAS di Kuching. Menerusi pelancaran itu, Dato' Abdullah merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh tenaga kerja UKAS di atas usaha dan kerjasama dalam menjayakan keluaran produk baharu tersebut. Tahniah kepada UKAS di atas pelancaran Buletin UKAS edisi Mandarin pada hari ini, dan tahniah juga kepada warga kerja tim Mandarin yang bertukus lumus dalam menyediakan berita dan sebagainya, supaya semua lapisan masyarakat mendapat berita yang tepat dan sahih. Dan masyarakat Cina mewakili hampir 20% daripada 22.4 juta penduduk Sarawak. Saya rasa mereka bukan hanya berada di bandar yang mempunyai kelebihan untuk membaca surat khabar, tapi juga ramai juga masyarakat Cina berada di kawasan pedalaman dan mereka boleh mendengar berita ini dan melihat berita ini melalui talian telefon dan sebagainya. Dalam masa sama, beliau meletakkan keyakinan bahawa UKAS dapat menghasilkan lebih banyak produk baharu termasuk menambah baikkan perkhidmatan pada masa akan datang. InsyaAllah kita bukan hanya akan ke arah Buletin English, tapi juga saya rasa UKAS boleh mengambil inisiatif untuk bahasa isyarat untuk setiap pembacaan berita kita. Kita juga harus berlaku adil kepada mereka yang tidak dapat mendengar berita kita. Saya rasa kita juga harus memberi peluang kepada
OKU melalui bahasa isyaratnya. Dan bukan itu sahaja, saya rasa UKAS juga harus lebih cara penyampaian berita, nilai kualiti berita juga harus juga up to date, dan juga dalam masa yang sama aktiviti kader-kader kita di lapangan juga harus peka, dan saya harap UKAS akan menjadi salah satu sumber maklumat yang penting untuk masyarakat Sarawak juga Malaysia. Saya rasa ramai juga masyarakat di luar Sarawak mendapat berita tentang perkembangan kita melalui Buletin UKAS dan edisi UKAS. Berucap dalam program sama, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Hee Chang Kee berkata UKAS bergerak selangkah ke hadapan dengan penyampaian maklumat kepada rakyat negeri ini apabila melancarkan penerbitan Buletin UKAS edisi Mandarin itu. Jelasnya pelancaran produk baru menunjukkan bahawa Kerajaan Sarawak sememangnya sebuah kerajaan yang amat inklusif. Jadi hari ini kita amat gembira dan juga banggalah sebab UKAS telah melancarkan Buletin UKAS edisi Mandarin. Jadi sebelum ini kita ada bahasa Malaysia dan juga bahasa Iban, dan hari ini kita telah melancarkan edisi Mandarin pada setiap petang jam 6. Ya. Jadi ini adalah satu langkah yang begitu menggembirakanlah, dan juga ini adalah menunjukkan bahawa kerajaan Sarawak memang satu kerajaan yang amat inklusif, yang bagi peluang untuk semua lapisan di masyarakat Sarawak untuk memerhatikan apakah berita, apakah peristiwa yang akan berlaku setiap hari. Jadi ini adalah langkah yang amat baik. Tahniah kepada UKAS. Hadir sama menyaksikan pelancaran itu Pengarah UKAS Samuel Simon, Ketua Seksyen Berita dan Hal Ehwal Awam UKAS Mula Asin, serta Ketua Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS Anwar Hanafi Ardi Mansyah. Perkembangan berikutnya, keadaan banjir di kawasan Dewan Undangan Negeri Dundaro masih dalam keadaan terkawal. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daro, Raidah Jomi berkata, laporan pemantauan akan dihantar setiap 4 jam bagi memastikan keadaan semasa banjir di kawasan yang rendah dan berisiko berlaku banjir. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan keadaan banjir di Kampung Pantray Daro pada Rabu. Sehubungan itu, Raidah berkata hujan lebat berterusan sejak 3 hari lepas menyebabkan paras air naik di beberapa kawasan dalam daerah Daro. Antara kawasan yang terjejas ialah Kampung Pantray, Kampung Tengah, Kampung Lemang Pek serta SK Pantray Daro. Namun begitu ujarnya, beberapa jalan masih dapat dilalui kenderaan dan tidak menjejaskan rumah penduduk kampung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.